Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karahma bin Samsul Kamal daripada BA34. Hari ini saya akan mulakan pembentangan dengan pengenalan. Jadi, apakah itu NGO? NGO ni merupakan kumpulan bukan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan yang didapati terlibat dalam politik di kebanyakan negara seawal abad ke-20. Pada mulanya, pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO ni membantu orang ramai. Tapi dalam masa yang sama, terdapat lebih banyak minat di universiti dalam organisasi bukan kerajaan. Di antara tahun 1987 dan 1997. Time ni banyak pendidikan dunia sebenar telah dilakukan ke atas pertubuhan bukan kerajaan. Dalam tempoh 10 tahun, kajian ini mengambil alih tumpuannya kepada topik yang berbeza yang berkaitan dengan NGO. Seperti hubungan antara NGO dan kerajaan, demokrasi, pertumbuhan masyarakat sivil dan peranan NGO dalam sistem global. Pada masa yang sama, beberapa masalah sosioekonomi yang kompleks seperti kepenggunaan wanita, alam sekitar dan hak asasi manusia mula diiktiraf dan dibawa ke perhatian kerajaan dan masyarakat di kebanyakan negara. Tidak ada satu definisi NGO, tetapi mereka semua mempunyai 4 kualiti utama. Ia adalah sukarela, tidak ada kaitan dengan politik, tidak membuat wang dan tidak melanggar undang-undang. Salmon dan Anne Hayer mengatakan bahawa NGO ditaklifkan oleh 7 perkara. Yang pertamanya ialah formal, iaitu didaftarkan secara sah dan ditadbir oleh peraturan organisasi. Yang kedua ialah swasta, bermakna organisasi bukan kerajaan. Dan ketiga ialah pengagihan bukan keuntungan, pentadbiran diri, yang di mana diuruskan secara peribadi. Yang keempat ialah sukarela, perusahaan sukarelawan. Yang kelima bukan agama, tidak didorong oleh pro-settling. Dan bukan politik, iaitu tidak terlibat secara langsung dalam mempromosikan calon dalam pilihan raya. Peter Willits membahagikan NGO ke dalam operasi dan kempen untuk membantu orang memahami mereka dengan lebih baik. NGO beroperasi membantu golongan miskin, orang kurang upaya, orang tua dan yang tertindas dengan menjalankan program pembangunan. Pertubuhan bukan kerajaan NGO yang melakukan kempen cuba mengubah rasa kerajaan. Willits mengatakan bahawa untuk organisasi bukan kerajaan melakukan kerja mereka memerlukan wang, peralatan dan sukarelawan. Sebaliknya, NGO berkempen memerlukan lebih banyak sumber untuk mengatur aktiviti pengurusan mereka seperti idea, kepakaran, pengetahuan dan masa ahli mereka. Objektif kajian bagi penyelidikan ini adalah yang pertama untuk mengenal pasti apakah itu NGO. Dan yang kedua, ia juga bertujuan bagi mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh organisasi-organisasi NGO. Dan selain itu, kajian ini juga dilakukan untuk lebih memahami tentang peranan dan cabaran yang dihadapi oleh NGO dalam membantu rakyat di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kemudian saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnaili Syamimi binti Nazari daripada kumpulan 4. Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kelebihan NGO daripada pelbagai aspek. Kekuatan dan falsafah di sebalik pembentukan NGO tertumpu kepada pencapaian matlamat seperti menyediakan peluang dan kemahiran pendidikan, memperkasakan wanita dari segi ekonomi, mengawal dan mengurus penyakit, membantu mangsa bencana alam, memperjuangkan isu-isu berkaitan hak asasi manusia, masyarakat, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Secara umumnya, NGO boleh dikelaskan kepada 2 jenis mengikut fungsi utama tersendiri. Yang pertama adalah operasi yang tertumpu kepada strategik dan perancangan, atau advokasi iaitu mengarah kepada pembelaan. NGO memainkan peranan yang besar terutama dalam sektor yang tidak dapat dipenuhi oleh perkhidmatan kerajaan maupun swasta. Ia disebut sebagai sektor ketiga yang membantu menyelesaikan masalah negara dan menangani pelbagai keperluan sosial termasuk isu kemiskinan dan pengangguran ke arah kesejahteraan rakyat. Menurut Stephen Hines dalam ucapannya bertajuk The Role of NGOs in Modern Societies and an Increasingly Interdependent World, peranan NGO dibahagi
dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, NGO membuka peluang mewujudkan organisasi masyarakat tersendiri yang mencerminkan kepelbagaian sesebuah masyarakat. NGO ditubuhkan dan diuruskan oleh individu yang bekerja secara kolektif dan sukarela. Objektif NGO ini adalah untuk mempromosi nilai sosial dan matlabat sivik kepada mereka yang merangkumi bidang alam sekitar, kesihatan, pembasmian kemiskinan, budaya, sastra dan juga pendidikan. Yang kedua adalah NGO mengisi ruang unik dan penting antara sektor swasta yang mementingkan keuntungan dan juga kerajaan yang mempunyai limitasi tertentu. NGO memainkan peranan yang besar sebagai entiti bebas atau watchdogs bagi kedua-dua pihak berkenaan. Seterusnya adalah yang ketiga, NGO membolehkan eksperimentasi dan perubahan sosial yang tidak dapat atau tidak akan dilaksanakan oleh sektor awam maupun sektor swasta. Organisasi masyarakat sivil boleh mengambil risiko yang tidak dapat diterima oleh pihak swasta dari aspek kepentingan ekonomi dan juga tidak dapat diterima oleh kerajaan dari segi kepentingan politik. Baiklah, dari segi ekonomi, NGO adalah badan yang banyak menyumbangkan dan meningkatkan ekonomi negara. Sebagai contoh, mereka bersama-sama berganding bahu untuk merawat, memberi ubat-ubatan dan menolong orang-orang sakit, gelandangan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan makanan dan rawatan. Dan mereka memberikan bantuan-bantuan tersebut secara percuma. Dengan langkah ini, NGO dapat memberikan bantuan di samping membantu mereka untuk kembali sihat dan seterusnya mempunyai semangat untuk mencari kerja dan akhirnya mendapat membantu ekonomi keluarga dan paling penting adalah negara. Seperti contoh, doktor, jururawat, sukarelawan tidak lagi perlu diimport dan juga tenaga-tenaga kerja lain juga tidak perlu lagi diimport. Baru-baru ini, negara kita Malaysia telah diuji dengan pandemik COVID-19 yang mengakibatkan ramai masyarakat yang dijangkiti dengan virus ini dan jangkitan ini boleh membawa maut. Jadi selain daripada menggunakan khidmat hospital swasta dan juga kerajaan, ada beberapa NGO yang telah menghulurkan bantuan secara sukarela, sebagai contoh KKM, Mercy Malaysia dan My Kasih. Antara bantuan yang telah mereka sumbangkan termasuklah menyediakan sukarelawan untuk memberikan bantuan vaksinasi. NGO telah menghantar sukarelawan untuk membantu menyediakan test kit, makanan untuk mereka yang dikuarantin dan membuka pusat-pusat saringan di Dewan Serbaguna maupun di kawasan perumahan pedalaman. Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak nas-nas yang menekankan kepada konsep saling membantu di kalangan ahli masyarakat, baik dari segi material, fizikal maupun spiritual. Misalnya dari segi material, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 38 yang bermaksud, maka bagi menyatakan sikap syukur, berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Seterusnya, sebagai kuasa ketiga, NGO harus dilihat bekerja seiring dengan perjuangan menegakkan Islam. Menjadi tanggungjawab semua pegawai yang dipilih untuk memartabatkan Islam sebagai agama persekutuan sesuai dengan kedudukan Islam, bukan sebagai agama rasmi seperti yang difahami oleh sesetengah golongan. Apatah lagi negara majoriti Islam mengiktiraf peranan penting Islam dalam politik, ekonomi sosial dan ketenteraman undang-undang. Islam seperti yang dinyatakan dalam bentuk sebenar adalah cara hidup yang merangkumi banyak amalan dan termasuk ibadah. Ia juga termasuk menjaga integriti badan perundangan seperti parlimen dan badan kerajaan supaya bebas daripada rasuah, penyalahgunaan atau faktor perpecahan sesama Islam serta hubungan dengan bukan Islam. Pembentulan dalaman umat Islam juga perlu dilakukan bagi memastikan negara ini maju dan mampu mendukung Islam kerana umat Islam merupakan komponen penting dalam komposisi pendudukan Malaysia. Megah berarak, indah berbalam, dipuput bayu ke pohon are. Pemanis kalam, selamat malam. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum Ustazah dan juga kepada rakan-rakan yang dikasihi. Saya, Muhammad Amirul Hakim bin Musa, ingin membentangkan tentang kesan-kesan NGO terhadap masyarakat Malaysia ini.
Kita mulakan dengan kemunculan NGO atau lebih dikenali dengan non-profit organisation ini mempunyai pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Kesan-kesan ini terdiri daripada aspek masyarakat, aspek sosial, aspek budaya dan juga daripada aspek politik. Kesan pertama yang saya ingin sentuh adalah kesan dari segi masyarakat, di mana dengan adanya projek yang dilakukan oleh NGO, ia dapat membuka mata masyarakat untuk menjadi lebih peka terhadap golongan yang memerlukan. Sebagai contoh yang boleh kita ambil, apabila NGO ini menolong seseorang itu, sudah tentu mereka akan menyiarkan kepada media sosial mereka tentang apa yang mereka lakukan, di mana mereka melakukan dan juga golongan apa yang mereka tolong. Dengan ini, ia dapat menarik minat lebih ramai lagi yang mereka yang melihat projek daripada pihak NGO ini untuk turut serta mengikuti program yang akan dijalankan di masa hadapan oleh pihak-pihak NGO ini. Kesan yang kedua saya ingin sentuh adalah kesan daripada segi politik. Okey, apa yang saya maksudkan kesan daripada aspek politik ialah di mana kita dapat lihat bahawa pihak NGO dan juga pihak NGO melakukan kolaborasi dengan pihak kerajaan. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah ketika banjir, di mana kempen fundraising untuk membantu golongan yang susah ketika banjir berlaku di awal tahun 2022 di Shah Alam di Taman Seri Muda. Okey, dari sini kita dapat lihat bahawa pihak kerajaan dan juga pihak NGO, bahkan bukan pihak NGO saja, bahkan ada influencer, ada YouTuber dan juga pihak Insta famous bekerjasama dalam usaha membantu menjadikan tempat untuk mereka duduk sementara, menyelamatkan mereka yang terkandas serta memberikan makanan dan pakaian kepada mereka yang terkena banjir ini. Contoh yang boleh kita ambil paling jelas ialah daripada Ustaz Liu, Isa Isap, di mana mereka menyediakan bot dan juga tempat untuk pihak-pihak yang terkena bencana ini duduk sementara waktu. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini, ia secara tidak langsung menunjukkan bahawa NGO ini mampu menjadi jambatan antara rakyat dan juga kerajaan. Okey, kesan yang ketiga ialah yang dapat dilihat adalah apabila adanya pihak NGO dalam masyarakat di Malaysia, kesan yang dapat dilihat paling jelas ialah kesan daripada aspek sosial apabila NGO ini cuba mendapatkan kesepadan sosial melalui projek yang mereka jalankan. Okey, kita sudah tahu bahawa peranan NGO dalam usaha mendapatkan kesepadan sosial ini secara tidak langsungnya dapat mendapatkan integrasi perpaduan antara kaum. Okey, sebagai contoh yang boleh kita ambil adalah NGO dari Sabah, di mana elemen perpaduan mereka menerapkan elemen perpaduan dalam projek yang mereka lakukan, di mana elemen ini merangkumi ketiga aspek perpaduan kepelbagaian. Dari mana yang pertamanya ialah kesedaran perpaduan atau lebih dikenali sebagai physiological social. Yang keduanya ialah mengurus perbezaan serta mencipta identiti, iaitu antropologi. Dan yang ketiganya ialah menyusun perbezaan keselamatan atau lebih dikenali sebagai ontologi. Okey, akhir sekali kesan yang saya ingin sentuh ialah kesan daripada aspek budaya. Okey, apa yang diberikan daripada aspek budaya daripada NGO ini? Okey, apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan daripada aspek budaya, setiap kali NGO ini membuat sesuatu projek, pelbagai kaum dari negara ini, dari negara Malaysia ini sendiri akan bekerja di bawah satu bumbung untuk menjayakan projek yang dilakukan oleh pihak NGO itu. Ini secara tidak langsung ataupun secara tidak semena-menanya dapat mengajar mereka tentang budaya dari kaum lain. Apa yang dimaksudkan dapat mereka belajar dari kaum lain ini adalah apabila contohnya daripada kaum Iban bekerja bersama kaum India, mereka dapat mengenali dan dapat tahu, okey, budaya ini tidak boleh buat ini dan budaya ini tidak boleh buat ini. Itu yang saya maksudkan. Dan bukan itu sahaja, kadang-kala kita juga dapat lihat bahawa ada juga warga luar negara dilihat turut serta dalam projek ataupun organisasi NGO ini dalam membantu masyarakat Malaysia. Apa yang saya boleh katakan secara amnya, dapat dilihat dengan ini NGO juga boleh menjadi badan penggerak untuk memperkenalkan budaya negara Malaysia ini kepada rakyat maupun juga kepada orang-orang luar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurmas Intan Kemlia binti Muhammad Rohan akan membentangkan cabaran tentang topik kita pada hari ini.
Pertubuhan bukan kerajaan atau NGO ringkasan bagi non-governmental organisation mampu menjadi rakan strategik kerajaan dalam merealisasikan sesuatu dasar untuk kebaikan rakyat seperti membantu golongan berpendapatan rendah iaitu B40. Akan tetapi, setiap pertumbuhan yang ingin dilakukan pasti ada cabaran yang harus didepani. Dengan itu, cabaran pertama yang dihadapi oleh sukarelawan yang lebih dikenali sebagai NGO adalah pengorbanan masa dan tenaga kerja. Persatuan NGO terdiri daripada seseorang yang sanggup meluangkan masa serta wang ringgit bagi membantu golongan yang lebih memerlukannya. Lebih lagi, persatuan NGO yang memfokuskan ke arah kebajikan. Seperti pada hari bekerja, mereka sibuk dengan kerja hakiki dan pada hari minggu, mereka akan sibuk dengan aktiviti NGO dan salah satu aktiviti yang wajib dilakukan oleh NGO kebajikan adalah menziarahi rumah yang kurang bernasib baik. Ini kerana ia dapat membantu pihak NGO melihat lebih jelas keadaan sebenar tentang rumah tersebut. Dengan itu, ia adalah satu cabaran yang dihadapi oleh sesetengah AJK NGO untuk memberikan komitmen yang tersebut. Seterusnya, salah satu cabaran besar untuk mengendalikan NGO kebajikan adalah pembiayaan kos operasi dengan sendirinya. Pihak NGO jarang sesekali menerima sumbangan bagi membiayai kos operasi seperti gaji atau elong petugas sepenuh masa dan juga bayaran bil telefon, elektrik dan air pejabat serta kos-kos operasi yang lain. Maka mereka akan mengeluarkan duit poket yang tersendiri untuk membiayai kos tersebut. Kebiasaannya, para penyumbang bantu akan memberikan 100% sumbangan untuk masyarakat atau golongan yang memerlukan. Justru pihak NGO sendiri perlu mengeluarkan duit mereka sendiri bagi menjalankan operasi kebajikan bagi pihak tertentu. Di samping itu, NGO juga berhadapan dengan masalah kepercayaan awam kepada NGO ini. Ia lazim terjadi apabila kepentingan awam yang diperjuangkan oleh NGO dikaburi oleh kepentingan lain yang bukan berurusankan kepentingan umum. Aspek pertama yang mengugat Credibility NGO di Malaysia adalah legitimasi NGO dari aspek institusi. Aspek ini berkait rapat dengan pendaftaran NGO tersebut yang pertubuhan yang berdaftar dengan kerajaan. Hal ini kerana wujudnya badan-badan NGO yang tidak mengesahkan pendaftarannya dan menjalankan operasi bantuan kebajikan secara haram. Permasalahan ini terus-menerus menjejaskan kewujudan keseluruhan badan NGO. Padahal seperti ini berlaku, ianya akan memberi impak dan mengganggu proses kebajikan yang hendak dijalankan bagi badan NGO. Dan yang terakhir adalah kolaborasi yang perlu dijalankan oleh NGO kecil dan NGO yang mempunyai dana daripada kerajaan. Kebanyakan pertubuhan bukan kerajaan tidak mempunyai lembaga pengarah. Salah satu utama sebabnya kerana kesukaran untuk mendapat khidmat ahli lembaga tanpa membayar mereka atau memberi mereka beberapa faedah. Dengan itu, dengan cabaran kolaborasi ini, ia dapat membantu menampung kos tertentu dan juga sangat membantu kepada pihak NGO yang tidak mempunyai dana yang mencukupi bagi membantu golongan yang memerlukannya. Jika mereka tidak dapat bantuan daripada NGO yang besar, mereka terpaksa juga untuk menggunakan sumber kewangan sendiri bagi menjayakan penyampaian bantuan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan saya. Kesimpulannya, NGO tidak seharusnya dilihat sebagai pengemis tetapi sebagai organisasi yang boleh memberikan perkhidmatan yang berharga kepada orang ramai dan masyarakat. Masyarakat harus memahami bahawa NGO yang mempunyai rekod prestasi yang baik dan kelayakan yang boleh dipercayai boleh menjadi alat yang berguna untuk mereka mengagikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Rasulullah SAW juga dalam hadis-hadis baginda menggalakkan umatnya untuk melakukan kebajikan kepada orang lain. Salah satu hadis baginda yang boleh dijadikan dorongan kepada kita semua untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukarela ialah sepotong hadis yang bermaksud yang paling disukai Allah ialah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Tingkah laku yang paling disukai ialah yang mengembirakan orang-orang Islam yang lain atau meringankan bebannya atau melangsaikan hutang-hutangnya atau menyelamatkan dari kelaparan.
Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.